Minggu lepas, kecoh lah depa-depa ni macam netizen ni, warga netizen ni kan, dia kata hampa boleh tengok aurora hanya dari luar rumah hampa sendiri. Tak usah duk naik flight, tak usah duk pi kutub utara, kutub selatan dah nak tengok aurora. Luar rumah je hampa boleh tengok aurora dah. Disebabkan satu solar wind ataupun solar storm ataupun nama lain dia sebenarnya angin je, angin suria, tapi orang kata dia ribut matahari. Tapi nama tu nama je pelbagai, tapi benda dia sama je. Matahari dia ada magnetic field dia sendiri ataupun lebih spesifiknya geomagnetic field. Ada masa geomagnetic field yang dilepaskan oleh matahari ni ada masa dia kuat, ada masa dia biasa je, dia rendah je. Kayu ukur untuk solar storm ni ada dua. Satu menggunakan KP index dan yang kedua adalah G scale. KP index ni dia varies from KP0 sampai KP9. KP0 adalah yang paling rendah dan KP9 yang paling ekstrim. KP5 ni lah yang kita boleh duk tengok aurora dekat kutub utara. Untuk G scale pula, G1 adalah yang paling rendah dan dia up to G5 sahaja. G5 ni kira yang paling ekstrim lah. Biasanya aurora ni kita boleh tengok dalam latitude yang tinggi sahaja. Sebab tu kita kena pergi dekat kutub. Bila dia hentam dengan bumi dengan scale yang sangat kuat, for example G5 ataupun KP9, dia akan jadi turun kepada up to latitude 20 degree. Tapi benda ni sangat jarang berlaku. Mengikut sejarah history solar wind yang kuat, the most solar wind yang kuat menghentam bumi adalah pada tahun 1989, which is KP index dia reach lebih daripada 9. Maksudnya dia melebihi paras maksimum. Lepas tu the first one ataupun sebenarnya yang paling teruk lah dalam sejarah manusia adalah pada tahun 1859. Tetapi pada masa tu KP index dan juga G scale belum lagi dicipta. So kita tak tahu berapa teruknya solar wind pada tahun 1859. Saintis bersetuju Carrington event ni dia punya solar wind 3 kali ganda lagi teruk daripada apa yang berlaku pada 1989. Apa efek kalau solar wind yang melebihi KP 9 ataupun melebihi G scale 5, G5 menghentam bumi? Pertama sekali, kita akan ada gangguan kuasa. Dan gangguan kuasa ni bukan takat macam blackout start sejam 2 jam, sekejap lagi bangkit tidur ada balik, tak. Gangguan kuasa ni berasal daripada power grid yang rosak. Maksudnya, hang bayangkan power grid satu-satu negara tu dia bina bukan dalam masa 1 hari ataupun 1 bulan, tapi dia boleh rosak sebabkan satu electromagnetic wave yang menghentam bumi. Lepas tu untuk membina dia tu akan take memang banyak masalah. Second, satelit yang ada kat luar, telecommunication satelit dekat luar akan rosak. So maknanya, hang bayangkan kita nak launch satelit telecommunication ni bukan dalam masa macam, ada satelit tak? Sagi jom pergi hantar satu. Dia bukan macam tu. Dia adalah satu benda yang plan. Bayangkan kalau satelit telecommunication kita rosak, macam mana kita nak call orang tak boleh. Kita nak tengok TV tak boleh. Nak dengar radio tak boleh. Nak call orang, nak internet lagilah tak boleh. Kita kira macam, kita macam terbendung lagu tu je lah. Kita tak boleh nak buat apa. Nak dijadikan cerita, sebenarnya solar wind yang berlaku pada minggu lepas hanyalah berada pada KP6. Ataupun kalau mengikut NOAA, hanya pada G2. G2 dengan KP6 ni adalah satu benda yang sama lah, satu level lah. Apa yang saya perhati, bila berita ni terkeluarkan, orang pakat duk macam seronok. Kata, nak kena tunggu sampai lewat malam nak tengok aurora kat luar rumah apa dia semua. Benda ni tak syok tau. Bila solar wind menghentam bumi, benda ni tak syok sebenarnya. Especially kalau benda tu melampau-lampau. Maksudnya sampai KP9 dan go beyond daripada tu. Lagi kalau ada aurora lagi, ada pula lagi satu puak kata, inilah tanda akhir-akhir zaman. Lepas tu ada juga puak yang duk macam, tak sabarnya nak tunggu aurora luar rumah. Selalunya, aurora yang terjadi, dia akan berada di latitude 50 degree dan ke atas. Tapi kalau macam peristiwa pada 1989 tu, dia boleh turun sampai ke 19 degree latitude. Malaysia pula, apa tahu tak sebenarnya Malaysia ni latitude dia berapa? Malaysia ni latitude dia dalam 4 je weh. Mengarut lah kalau setakat G2 scale punya solar storm boleh nak menghentam 4 degree punya latitude. Mengarut. Dan hopefully benda ni tak akan terjadilah sebab akan banyak sangat efek yang akan terjadi kalau betul-betul kita boleh tengok aurora daripada luar rumah kita saja.